Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada Puan Marzaidah binti Badarudin selaku pensyarah kami bagi subjek KBK 3123 Pendidikan Kesihatan Seksual dan Reproduktif Murid Berkeperluan Khas, iaitu bagi kumpulan A. Baiklah, poster kami pada hari ini akan dibentangkan berkaitan dengan tajuk kebersihan penggunaan tuala wanita. Sebelum itu, kumpulan 3 ini terdiri daripada ahlinya iaitu Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zabrina binti Syarifuddin, pemegang kad metrik bernombor D20101088203. Nama saya Nurul Adila binti Ramli, pemegang kad metrik D20191088208. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najah binti Muhammad Zahid dan bernombor metrik D20191088200. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzatul Aqidah binti Jamal, memegang nombor metrik D20191088217. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Arnita binti Muhammad Misnan, bernombor metrik D20191088222. Kebersihan penggunaan tuala wanita. Setiap remaja perempuan akan mengalami kedatangan haid jika mereka telah mencapai usia akhir balik. Bagi sesetengah remaja perempuan, haid akan berlaku pada setiap bulan, manakala terdapat juga remaja perempuan yang lain mengalami kelewatan didatangi haid atau mengalami haid yang terlalu kerap. Perkara ini adalah sesuatu yang normal dan remaja perempuan seharusnya kekal yakin walaupun ketika sedang mengalami haid. Seterusnya ialah definisi bagi tuala wanita. Tuala wanita adalah suatu bahan pelapis yang perlu dilekatkan pada seluar dalam untuk wanita bagi menyerap darah yang keluar daripada kemaluan ataupun faraj wanita. Tuala wanita ini digunakan sama ada ketika seseorang wanita itu mengalami haid selepas melahirkan anak atau menjalani pembedahan serta keguguran kandungan. Baiklah, saya akan meneruskan dengan definisi haid. Haid menurut bahasa adalah mengalir. Seorang wanita itu disebut haid sekiranya darahnya mengalir. Haid juga bermaksud darah yang keluar daripada kemaluan wanita ketika dalam keadaan yang sihat, bukan kerana sakit maupun kehamilan. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai tempo yang diperlukan oleh wanita untuk menukar tuala wanita selepas digunakan. Baiklah, yang pertama adalah wanita hendaklah menukar tuala wanita selepas 4 hingga 6 jam dipakai. Hal ini demikian kerana selepas 4 hingga 6 jam dipakai, berkemungkinan besar tuala wanita tersebut telah pun penuh
Lebih-lebih lagi jika dipakai pada hari pertama hingga hari ketiga kedatangan haid. Seterusnya, tuala wanita hendaklah ditukar dengan segera jika telah pun penuh, walaupun hanya dipakai hanya selama 1 jam sahaja. Perkara ini mungkin akan berlaku pada hari pertama hingga hari ketiga kedatangan haid. Oleh itu, sentiasalah periksa keadaan tuala wanita Anda, dan jika penuh sila tukar dengan segera untuk mengelakkan kebocoran. Dan yang terakhir, tuala wanita hendaklah ditukar dengan segera jika seseorang merasa tidak selesa. Misalnya, ketika kita melakukan aktiviti harian yang terlalu aktif pada hari kedatangan haid, berkemungkinan besar tuala wanita kita akan berubah kedudukan, tidak melekat pada seluar dengan baik, dan sebagainya. Perkara ini akan menjadikan kita tidak selesa. Oleh itu, jika tidak merasa tidak selesa dengan pemakaian tuala wanita tersebut, silalah ganti tuala wanita tersebut dengan segera agar dapat melakukan aktiviti harian dengan lebih selesa. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan kepentingan menjaga kebersihan tuala wanita. Kebersihan merupakan aspek yang sangat penting bagi semua orang kerana kebersihan itu merupakan sebahagian daripada iman, terutamanya bagi kebersihan menjaga tuala wanita. Kebersihan tuala wanita perlulah dijaga kerana ianya melibatkan anggota sulit perempuan yang mana merupakan aspek yang penting bagi seorang perempuan. Antara kepentingan menjaga kebersihan tuala wanita yang pertama adalah dapat mengekalkan kesihatan dan kecergasan diri. Kebersihan yang terjaga dapat menyihatkan tubuh badan seseorang serta dapat mengelakkan daripada sebarang penyakit, terutamanya penyakit kelamin. Dan secara tidak langsung, diri individu tersebut juga akan merasa cergas. Kepentingan yang kedua ialah mengelakkan jangkitan kuman pada alat sulit. Kuman merupakan organisma yang mudah merebak, terutamanya apabila tidak menjaga kebersihan. Dan alat sulit perempuan merupakan bahagian yang sangat sensitif dan mudah dijangkiti kuman dan bakteria. Oleh itu, perempuan perlulah menjaga kebersihan tuala wanita agar dapat mengelakkan daripada kuman merebak pada bahagian alat sulit tersebut. Selain itu, kepentingan yang ketiga ialah kebersihan mempengaruhi imej seseorang. Menjaga kebersihan dapat memberi imej yang baik dan dalam masa yang sama ianya dapat meningkatkan keyakinan diri. Keyakinan diri mempunyai keupayaan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu perkara dengan lebih berkesan. Seterusnya, kebersihan terjamin dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan kondusif terhadap diri sendiri dan orang sekeliling. Orang sekeliling akan merasa selesa untuk berinteraksi dengan individu tersebut dan secara tidak langsung ianya dapat mengeratkan hubungan sesama mereka. Dan akhir sekali, untuk kepentingan menjaga kebersihan tuala wanita ialah dapat mendisiplinkan diri agar terus menjaga kebersihan. Apabila kebersihan ini diamalkan dalam kehidupan seharian, ianya akan membantu individu tersebut untuk mempraktikkan amalan kebersihan ini dalam kehidupan mereka. Secara tidak langsung, individu yang menjaga kebersihan ini boleh dijadikan sebagai contoh atau teladan pada orang sekeliling.
Itu sahaja daripada saya untuk kepentingan menjaga kebersihan tuala wanita. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan kesan tidak menjaga kebersihan tuala wanita. Untuk kesan yang pertama, ianya akan mengeluarkan bau yang busuk dan juga hanyir akibat daripada tidak menukar tuala wanita apabila sudah melebihi daripada 4 jam. Kemudian, bau yang tidak menyenangkan ini juga akan menjadikan pengguna berasa tidak yakin untuk berhadapan dengan khalayak ramai. Bau yang terlalu kuat ini juga akan menyebabkan orang di sekeliling pengguna akan berasa tidak selesa serta menghindarkan diri untuk melakukan sesuatu aktiviti ataupun pekerjaan bersama-sama. Untuk kesan yang kedua pula, kulit menjadi lebih sensitif, mengeluarkan ruam serta gatal akibat daripada penggunaan tuala wanita yang terlalu lama, dan juga permukaannya yang lembap ataupun basah disebabkan daripada darah haid ataupun hasil basuhan daripada seseorang itu menyucikan diri daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Untuk kesan yang ketiga pula, penggunaan tuala wanita yang tidak dijaga dengan betul ianya juga akan menimbulkan rasa ketidakselesaan kepada seseorang individu atau seseorang pengguna itu sendiri. Seseorang akan mengalami ketidakselesaan untuk melakukan sesuatu aktiviti seperti sukan, pembentangan, program-program yang melibatkan orang ramai dan sebagainya. Seseorang itu juga akan menjadi tidak fokus untuk melakukan aktiviti atau program yang sedang dijalankan kerana terlalu memikirkan ketidakselesaan yang sedang dialami akibat daripada penggunaan tuala wanita yang terlalu lama, lembab dan juga berbau. Untuk kesan yang terakhir ialah berlakunya jangkitan pada bahagian faraj kerana boleh menyebabkan kerengsaan, keradangan yang teruk dan boleh menyebabkan jangkitan pada pundi kencing dan juga saluran faraj seseorang wanita. Oleh itu, ianya perlulah menggunakan air yang bersih untuk membersihkan faraj, terutamanya selepas haid. Baiklah, berikut merupakan rujukan-rujukan yang telah kami gunakan untuk menjalankan kajian berdasarkan apa yang telah kami sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada Puan Marzaidah binti Badarudin selaku pensyarah kami bagi subjek KBK 3123 Pendidikan Kesihatan Seksual dan Reproduktif Murid Berkeperluan Khas bagi kumpulan A. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan dan menerangkan berkaitan dengan infografik iaitu analisis tugasan mencuci tuala wanita. Baiklah, langkah yang pertama untuk mencuci tuala wanita perlulah memasuki tandas. Langkah yang kedua, perlulah menanggalkan seluar atau kain yang dipakai. Langkah yang ketiga, tanggalkan seluar dalam yang dipakai. Dan langkah yang keempat ialah tanggalkan dengan menarik hujung permukaan tuala wanita daripada seluar dalam. Langkah 5, pusingkan kepala paip mengikut lawan jam supaya air mengalir. Langkah 6,
Halakan permukaan tuala wanita pada aliran air paip yang bersih. Langkah 7, sental atau gosok menggunakan sabun untuk membersihkan tuala wanita. Langkah 8, halakan permukaan tuala wanita pada aliran air paip yang bersih. Langkah yang ke-9, pusing kepala paip mengikut arah jam supaya air berhenti mengalir. Langkah yang ke-10, gulung dan perahkan tuala wanita agar mengeluarkan air yang berlebihan. Langkah yang ke-11, bungkus tuala wanita yang telah dibersihkan dengan menggunakan kertas atau beg plastik. Langkah yang ke-12, buang bungkusan tersebut ke dalam tong sampah. Langkah yang ke-13, pusingkan kepala paip mengikut lawan jam supaya air mengalir. Langkah yang ke-14, basahkan tangan dengan menggunakan air yang bersih. Langkah yang ke-15, pusingkan kepala paip mengikut arah jam supaya air berhenti mengalir. Langkah yang ke-16, menekan kepala pam botol pencuci tangan untuk mengeluarkan cecair pencuci. Langkah yang ke-17, gosok kedua-dua belah tangan dengan menggunakan sabun. Langkah yang ke-18, pusingkan kepala paip melawan arah jam supaya air mengalir. Langkah yang ke-19, cuci tangan menggunakan air yang bersih. Langkah yang ke-20, pusingkan kepala paip mengikut arah jam supaya air berhenti mengalir. Langkah yang ke-21, mengambil tuala tangan yang bersih pada tempat gantungan. Langkah yang ke-22, mengelap tapak tangan sehingga kering dengan menggunakan tuala tangan yang bersih. Langkah yang terakhir iaitu langkah yang ke-23, letakkan kembali tuala tangan tersebut pada tempat gantungan yang telah disediakan. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami iaitu kumpulan 3. Sekian, terima kasih.